Nurul Syokina ingin membicarakan tentang pergaulan bebas pada masa kini. Pendirian Islam dalam pertemuan antara lelaki dan perempuan adalah tidak diharamkan. Sebaliknya, ia diharuskan atau dituntut jika ia menjurus kepada matlamat yang mulia seperti mencari ilmu yang bermanfaat, amal ibadat, perkara kebajikan, jihad dan perkara-perkara lain yang memerlukan pengembelingan tenaga antara kedua-duanya. Namun, kita dapat lihat bahawa pergaulan bebas ini boleh meruntuhkan akhlak masa kini seperti yang kita dapat lihat tercetusnya anak yang tidak sah taraf, homoseksual, keruntuhan rumah tangga, tersebarnya penyakit membahaya yang boleh membawa maut dan sebagainya. Amazing! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashra binti Kamaruzzaman. Nombor matrik 18 GPM 19F 2998. Kami daripada kumpulan 2. Kami ingin membincangkan topik Islam dan cabaran semasa dan tajuk utama kami ialah mengenai gejala keruntuhan akhlak. Isu yang kami akan rungkaikan pada malam ini ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dalam kalangan pelajar di Politeknik. Okey. Keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak bermaksud pelbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dari keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu negara ataupun masyarakat. Okey. Keruntuhan akhlak merupakan perkara yang serius di dalam terutama di dalam kalangan remaja. Namun jika dapat dikenal pasti puncanya lebih awal, pelbagai langkah yang dapat diambil dan dilaksanakan bagi mengatasi masalah sosial ini. Seterusnya. Okay, sebelum saya start ke slide yang seterusnya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Syakina binti Abdul Majid, nombor matrik 18 TPM 19F 2997. So untuk slide yang seterusnya ni, kita akan bincangkan tentang jenis-jenis keruntuhan akhlak. So jenis-jenis keruntuhan akhlak ini dia termasuk dalam kes buli, kes dadah, jenis seksual, rokok, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, LGBT, bunuh diri dan juga rasuah. Okay, seterusnya. Okey, terdapat ayat Al-Quran tentang larangan perbuatan zina yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang bermaksud dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Oleh itu dengan adanya ayat ini jelaslah bahawa perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina adalah perbuatan yang dipandang hina dan keji oleh Allah SWT. Seterusnya. Saya Nurul Hikmah Balkis binti Ahmad, nombor matrik 18 GPM 19F 2027. Antara punca berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan pelajar ialah pengaruh media massa, iaitu kewujudan media sosial memudahkan mereka berkomunikasi dalam kelompok mereka. Contohnya, corak pergaulan remaja yang jauh dari nilai ketimuran dan cara pemakaian yang sopan serta gaya hidup yang boleh dicontohi. Yang kedua, kurang didikan ibu bapa. Kurang pengawasan ibu bapa sejak kecil, iaitu ibu bapa tidak mengawal serta tidak mengambil kisah tentang pergaulan anak-anak. Sebagai contoh, sikap ibu bapa itu sendiri yang tidak yang malu untuk berbincang hal-hal akhir balik. Yang seterusnya, sikap keluarga. Sikap keluarga yang terlalu mengongkong atau terlalu memberi kebebasan. Kongkong ni maksud menetapkan undang-undang tanpa kompromi. Bebas pula ialah tiada peraturan khusus. Yang seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Rakan-rakan menjadi orang yang paling rapat. Oleh itu, kawan yang baik akan membimbing kepada kebaikan, namun jika tersilap pilih akan mempengaruhi perkara-perkara buruk. Okey, seterusnya Azlin. Nama saya Nur Azlin Natasha binti Zakaria. Nombor matrik saya 18 DPM 19F 2023. Saya akan membincangkan tentang kesan aktiviti pergaulan bebas. Yang pertama, individu akan dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling. Yang kedua, lahirnya anak tidak sah taraf
Yang ketiga, masyarakat akan sentiasa berprasangka buruk terhadap individu yang berkenaan. Yang keempat, berlaku ketidakharmonian dalam institusi keluarga dan akhirnya mendorong kepada penceraian. Yang terakhir, kadar jenayah dalam kalangan remaja akan meningkat, rentetan isu perkauman. Yang terakhir, Yang terakhir adalah cara mengatasi masalah pergaulan bebas dalam kalangan pelajar. Terdapat banyak cara sebenarnya dalam untuk mengatasi masalah pergaulan bebas ni. Dia termasuklah peranan individu tu sendiri. Contohnya macam seseorang tu dia boleh mendekatkan diri kepada Allah melalui memperbanyakkan solat, zikir, baca Al-Quran ataupun boleh ke majlis ilmu dan sebagainya. Terusnya. Selain itu, peranan ibu bapa, ibu bapa perlulah memberi perhatian dan didikan agama yang sempurna seperti membawa anak-anak ke majlis ilmu. Seterusnya ialah peranan kerajaan. Kerajaan haruslah memastikan setiap siaran yang disiarkan adalah sesuai untuk tontonan umum. Kerajaan haruslah menyekat siaran yang mempunyai unsur seperti keganasan dan haruslah menyekat dari contoh menyekat seperti cara pemakaian yang berkaitan dengan barat. Seterusnya. yang terakhir adalah peranan institusi pendidikan bermula daripada peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan IPT serta IPTS dengan menyemai nilai-nilai murni serta penghayatan terhadap agama Islam. Jadi ini terbukti bahawa kenapa institusi pendidikan? Kerana kita semua sedia maklum bahawa pelajar ataupun anak-anak sebenarnya lebih meluangkan masa di sekolah berbanding di rumah. Jadi peranan yang besar juga perlu diambil oleh institusi pendidikan untuk mendidik mereka agar tidak mendidik dan mengawal mereka supaya mereka tidak terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan keruntuhan akhlak. Okey, baiklah. Dengan berakhirnya slide terakhir ini, maka berakhirlah pembintangan kami pada malam ini. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Terima kasih.